Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mula-mula sekali kita sama syukur pada Allah dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kesian belah Allah pada kita. Allah masih guna kita lagi, pakai kita lagi untuk berhamba diri pada Allah. Bagi petang malam ni yang mulia ini, kebiasaan peripun kita minggu bagi orang belajar kerja agama, kita panggil belajar, kita semua tak ada pandai. Lebih lagi saya pun putus di markah ni untuk mari buat hubung ni, mari ziarah. Kita jangan pergi kata mari mengajar, mari bayar. Tidak. Kalau tengok kok, kalau nak ukur dengan saya ni tak layak sikit buk. Tak sesuai dengan tengok orang mari mesyuarat dengan perhimpunan kita ni. Mana orang lama-lama, orang buat kerja. Nak banding dengan diri saya, apa tempat saya ni jauh lagi. Tapi agama ni bahasa dia ta'lim wa ta'lum, buat syahiliah kata kita kena ada semua. Masjid kita, rumah kita, mana belajar mengajar. Ta'lim belajar, ta'lum mengajar. Ta'lim wa ta'lum. Orang hak pandai kita mengajar, hak tak pandai belajar. Tu ataupun kita panggil lagi, hak pandai mengajar, hak tak pandai mengajak. Tugas kita, kerja kita. Tapi saya ni mari panggil hubung silaturahmi lah. Kebiasaan seminggu sekali, tiap hari ada mesyuarat di markah untuk buat putusan bagi orang khidmat ni, latih untuk buat ziarah, buat hubung ni dengan halqah-halqah kita dalam tiga cangwak. Hari ni lebih kurang ada 10 tempat atas. 10 tempat. Jadi saya putus saya mesyuarat, saya mari sini. Alhamdulillah lah kali pertama. Lama-lama dah ada cinta-cinta. Dulu mari muzakarah, mari masalah wanita muslimah. Tapi tak ada peluang untuk mari malam ni, Allah pilih. Buat tengok orang-orang kerja, orang-orang belajar kerja ni, masya-Allah. Dengar Kozari pun masya-Allah. Tapi kita kena belajar semua. Saya pun niat belajar, kita pun niat belajar belaka insya-Allah. Insya-Allah. Sebab kita manusia ni, Allah Taala hantar mai kat alam dunia ni. Ujian belaka, ujian, imtihan. Allah uji setiap lapis orang. Tak kira orang kaya, orang miskin.
Jadi pemimpin, jadi rakyat, toke nak goli, duk le uji ya belaka. Dunia darul imtihan. Tapi sebenarnya maksud yang besar Allah Taala hatta kita hari ni untuk dua maksud. Allah Taala sebut dalam Quran, yang pertama maksud umum manusia. Jadi manusia ni umum dia ni untuk berhamba diri pada Allah. Itu maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain tak bukan aku buat jin dan manusia ni untuk ibadat. Ulama tulis tafsir ai liya'rifun. Untuk makna ta'aruf, kenal. Ni maksud kita. Dan yang kedua Allah sebut juga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini maksud juga. Ini maksud khas orang panggil. Ulama kata khas ni jauh projek daripada sahabat. Khas sahabat ya. Tapi buka jalan bagi umat ni juga masuk. Sebab kelimah umat. Ada juga maksud ni yakni amal ma'ruf. Mengajak pada kebaikan, cegah daripada kejahatan. Allah buka jalan pada umat ni. Bukan orang dulu-dulu tak ada jalan ni, tak ada. Ia nak ikhtiar tak boleh. Ni so untuk liya'budun. Hari ni inilah kerja kita dah. Kerja minggu we, hari ye, bulan ni, tahun ni, hari kita buat ni lah. Kalau minggu we kita panggil asar isyraq, Sabtu Zari. Hari ye kita ni kita panggil bagi masa ataupun mesyuarat hari ye, mesyuarat. Lepas tu bagi masa. Bulan ni kita beri masa 3 hari untuk agama. Pak tahun ni ada 40 bulan. Semua hidup 4 bulan sekali tak apa dah untuk belajar. Semua ni ada hikmah belaka. Ulama susung ni jangan buat pelik. Ulama susung ni kita panggil kerja dakwah. Banyak lagi tempat kita ada wairun pemuda dia jadi keliru buat dakwah. Takut. Sebut kata dakwah takut. Orang dakwah. Saya sendiri biasa lah kalau budak-budak 14, 15. Takut juga. Dia dakwah masuk kampung ni dia nak hajak keluar. Pergi keluar 4 bulan. Keluar 3 hari, keluar 40 hari. Dia takut kena keluar ni, dia takut lah. Ataupun kita nampak pelekeh lagi hidup kat sejik orang. Tu nampak di segi lekeh, ngapandang dengan mata. Macam-macam pahal. Tapi kita nak buat pahal ni, kita ada usaha ni nak supaya Allah Taala buka pahal. Ya semua orang ni pahal tak sama. Bukan zaman kita, zaman sahabat lagi. Zaman sahabat dulu 124,000 sahabat ni bukan pahal super lah ke? Tanya orang ni pahal-pahal super lah ke tak sama. Yang mengikut pengerben ni, mengikut susah payah, mengikut mujahadah, mengikut belajar. Susah payah pengerben ni dia Allah Taala bagi. Saya duk sebut semua dalil kisah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Faham tak sama? Bahkan sahabat-sahabat lain memang sebab mengikut pengerben ni. Seperti kita juga hari ni. Dia dakwah ada kita faham kata Pak Ulai cukup dah aku keluar dah Pak Ulai. Nak gapo lagi? Aku keluar dah setahun. Nak gapo lagi? Aku pergi markah dah. Orang dakwah. Aku dakwah dah, pergi markah dah. Aku pergi dah markah Yala, aku pergi dah markah Caru. Aku pergi dah Pakistan dakwah. Aku pergi dah India. Gua dakwah-dakwah ni dia mau kata mari di India. Aku pergi dah India dakwah dah aku. Ni pahame bagi orang masing-masing. Ada ambil biasa cerita orang seorang pergi dengan bayar di Nizamuddin. Jadi dia pergi kelimah so ya orang Nizamuddin kata kita ni dakwah. Nak ayat atau pahal dakwah, kelimah dakwah. Dakwah ni kita kena widai belaka, kita kena kuatkan ekonomi kita. Menego pun dakwah juga. Tapi ya kena luah tu. Menego pun dakwah juga. Dia pergi kelimah tu. Ya kelik ya Allah dah. Aku duk pahal lama. Silap pahal. Kita kena buat penegak.
Ya dengar bayi dalil Nabi dulu dengan Khadijah ni buat pengegak apa dakwah. Kena kemahkan ekonomi. Dia kelik ada fikir lain, fikir menega. Tujuan dakwah. Dia pergi apa situ yang ambil menega ini adalah dakwah. Tak salah lah. Sebab sahabat menega orang masuk Islam. Hukumat juga dakwah, rataban, kerajaan. Sahabat milik hukumat kerajaan pemerintah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang berduyung-duyung masuk Islam, benua ke benua, negeri ke negeri dengan pemerintah dia, dakwah. Tapi nak kata macam mana dakwah dalam perniagaan? Macam mana dakwah dalam hukumat, dalam rataban? Tu atas pengerben ni, ayat kata gi sama pergi dah India. Aku dengar awso alim ulama, Syekhul Hadis. Orang alim bayi. Menega ini satu dakwah. Tu faham. Tu dakwah yang sebenar kena guna kalimah ni. Ad'u ilallah. Mengajak pada Allah. Jadi gapo saja asbab diri kita, mengajak diri kita dan umat ini kepada Allah. Boleh beriman dengan Allah. Ataupun soal lagi, ulama kata dakwah ni, nak kita faham. Dan semua umat faham, apakah kerana Allah, kerana Rasul atas diri kita. Allah Ta'ala hantar kita mari buat gapo. Allah nak gapo atas kita. Nabi nak gapo. Nak kita buat macam mana? Apakah kerana Allah dan kerana Rasul. Saya sebut dah ni kerana Allah dua dari umat ni. Untuk kita perhamba diri pada Allah, untuk kita jadi asbab kebaikan pada umat, ngajak pada kebaikan, cegah daripada kejahatan. Ini dakwah. Inilah wasilah kita seminggu sekali kita buat prepon ni. Sebulan sekali kita gerak kapung ke kapung. Setiap hari kita bagi masa, kita mesyuarat, kita bincang, kita fikir. Untuk nak timbul lah fikir, nak nampak. Tujuan gapo Allah Ta'ala hantar aku mari. Gapo kerana Allah atas diri aku. Sebab tu apabila orang menega, dia faham kata Allah nak gapo, cara Nabi nak gapo atas aku menega. Maka menega dia tu jadi dakwah, jadi ibadat. Masuk dua-dua tu. Ibadat pun duduk dalam menega, dakwah pun duduk dalam menega. Sebab ibadat ada juga masuk dalam tijarat Imam Imam Ghazali rahmatullah alaih. 10 perkara ibadat, tijarat salah satu daripada ibadat. Apabila kita faham bab menega, gapokah Allah kandok atas menega aku, cara Nabi macam mana, akan jadi ibadat. Guna perniagaan betul dengan kehendak Allah, kehendak Rasul, akan jadi asbab hidayah. Asbab bawa umat kepada Allah, akan jadi dakwah. Baik berniaga, baik hukumat, baik jual beli, baik cocok tanah, hidup kita hari ini. Orang mengaji, satu, dakwah kita kepada mengaji. Sebab tu saya ayat kata hari ni, kalau pahal kata keluar Pak Ulai, siap lah orang tak keluar, siap. Bukan dakwah. Apakah diri kita yang Allah kehendak, Rasul kehendak. Sebab tu kalau orang pahal sekarang, orang mengaji, dia kata mengaji, pergi kelimah belajar ni lah. Belajar sekarang. Memang belajar kena, tapi jangan sepik orang lain. Orang keluar, orang dakwah kata 4 bulan dakwah. Memang betul, dalam 4 bulan ada dakwah dalam tu, tapi jangan persepit orang lain. Dalam keluar kita ada dakwah, dalam mengaji jadi dakwah, bawa umat kepada belajar. Dalam jihad ada dakwah. Apa jihad? Juhdun Nabi. Juhdun Nabi ni luah lagi ni. Jangan nampak jihad tu satu perkara yang kita fikir. Juhdun Nabi kena kita tafsir. Hak ni perlu pada ulama ni. Kena belajar ni. Kena perapat HP dengan ulama. Macam mana mengaji nak jadi dakwah. Macam mana jihad juhdun Nabi tu masuk dalam dakwah. Macam mana keluar kita nak jadi dakwah. Macam mana mesyuarat kita jadi dakwah. Macam mana bagi masa kita jadi dakwah. Macam mana gerak-geri kita jadi ibadat, perhamba diri kepada Allah dan jadi dakwah.
Allah hantar kita ni dua maksud, dan Allah Taala hantar kita mari dua kehidupan. Satu kehidupan sementara dunia, baina sitin wa sab'in, ini sementara benar. Yang kedua kehidupan selama-lama, yakni akhirat, abadan abada. Untuk kita berlaku dunia sementara, kita nak buat wijaya, akhirat selama-lama macam mana kita nak wijaya. Tak lain tak bukan medan dia ni, medan dunia ni lah tempat usaha. Nabi Allah Ta'ala hantar mari ke alam dunia. Asal Nabi Adam duduk dalam syurga, kenapa rancangan program Allah hantar mari ke alam dunia? Ni sebagai contoh. Kata Nabi duduk dalam dunia bawa kejayaan. Kekasih Allah, Imamul Anbiya, Allah Ta'ala hantar mari jadi rupa manusia. Jadi duduk atas dunia, ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada penegak ada adik-beradik, ada kampung, ada tanah air, ada negeri, ada tempat lahir, tempat beranak, ada waris-waris. Tapi Nabi maksud Allah Ta'ala hantar jadi uswatun hasanah, rahmatul lil alamin, kafatan lin nas. Untuk kebaikan, kesempurnaan umat, untuk contoh bagi umat, untuk teladan bagi umat, untuk rahmat seluruh alam. Tapi hidup Nabi ada keluarga, ada anak, ada isteri, ada adik-beradik, ada waris, ada tijarat, ada muamalah, ada muasyarah, ada munakahat, ada akhlak. Kehidupan dia tu dakwah. Sebab Nabi Allah Ta'ala hantar mari untuk manusia, dakwah manusia kepada Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kita umat Nabi sebagai pengganti Rasul, naibur Rasul. Tugas kita sama juga. Hari ni gerak geri kita ni nak pergi pahak ni, kita duk belajar hari ni. Sebab tu dalam dakwah ada dalam 4 bulan ada apa? Dalam 40 ada apa? Ada mujahadah, ada juhdun Nabi, ada pengorbanan. Dalam pengorbanan ni lah Allah Ta'ala akan buka sikit demi sikit. Susah payah tu. Bukan suruh cari. Niat belajar, turun dalam medan, bertepuh dengan kesusahan, bertepuh dengan ujian, kita sabar dan kita berjalan terus. Dapat buka faham. Seperti mana sahabat radhiyallahu anhum. Siapa hak gerban tinggi sekali, tekad pengorbanan dia tu mujahadah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hak kata habis. Guna diri mereka, masa dan harta untuk agama. Hingga Allah kirim salam kepada Abu Bakar Siddiq. Tu tinggi darjat. Besok Abu Bakar Siddiq ambil gundi, tebuk-tebuk pakai buat baju. Tepi ni cocok dengan duri. Walau alam macam mana nak royak tak boleh. Tapi pengorbanan dia hidup dunia. Orang kaya, orang menego besar. Tapi untuk agama, tumbuhlah kehidupan sendiri, anak isteri, keluarga dan faedah untuk umat. Abu Bakar Siddiq tekan perasaan banyak mana. Lalu tu Allah Ta'ala buka. Allah kira salam. Royak ke Nabi, royak ke Jibril, royak ke Nabi, kira salam pada Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Allah kira salam kat aku. Allah suruh tanya pula tu. Tanya Abu Bakar, reda ke tak kehidupan aku buat atas dia ni? Allah buat tu berlaku gitu. Reda ke tak tu? Duduk dengan tak ada makan, duduk dengan baju guni, duduk dengan baju cocok dengan duri. Allah tanya. Reda tak reda? Hai Allah. Hai Allah, Allah tanya aku reda ke tak? Sebenarnya Allah kena reda kat aku, Allah reda ke tak ni? Buat kerana Allah, tapi Allah tanya buat reda ke tak? Salam daripada Allah. Sebab tu Allah buka kepada Abu Bakar Siddiq. Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya dengar ulama tafsir ribu-ribu jalan Allah buka faham kepada orang yang buat pengorbanan. Sebab tu tertib kita hari ni ni, Syekh Ilyas, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, gerak ke dakwatut tabligh. Duk gerak seluruh dunia sekarang ni 200 negeri lebih kan. Allah Ta'ala buka faham banyak mana. Bagi orang hak duk cumplak, orang panggil duk dalam kegelapan. Bukan kau dah tak kenal ibu bapa, tak kenal Allah, tak kenal sunnah Nabi, tak kenal agama. Tapi dengan gerak mujahadah ni, banyak mana Allah buka.
Banyak mana orang hak deraka kepada Allah boleh taubat kepada Allah, boleh kembali kepada Allah, taubat istighfar, boleh sujud kepada Allah, boleh beriman kepada Allah dengan tertib pengerban ni. Lepas tu hari ni tuan-tuan kita nak usul medan kita ni, takazar duduk depan kita ni, panggil takazar tahrikul iman, gerakkan iman. Dua medan kita deh, selamat dunia, selamat akhirat. Dunia pun kita nak usah, akhirat pun kita nak usah. Tah dunia ni nak selamat macam mana? Dengan ada agama lagi hidup. Akhirat dengan ada agama. Gapo agama? Perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ni siapa sahaja wujud lagi hidup dia akan jumpa dengan kejayaan. Sebab tu medan cara dia, tu kena rojak kelik. Kita kena rojak kelik, duk muzakarah, duk bincang, duk keluar, semua nak ikut cara Nabi. Jauh daripada usaha pun usaha cara Nabi, usaha yang betul. Kita kena tengok medan hak Nabi usaha mana tempat usaha orang-orang hak jahiliyah tukar jadi radiyah. Menego jadi asbab hidayah, hukumat jadi asbab hidayah. Nabi beki di mana? Gi beki di menego lalu. Susungkan menego betul menego. Ambil latih jadi pemerintah, hukumat, KJL Rataban. Pelasokkan Rataban KJL dia tu beki dah. Nabi ketuk di hati-hati sahabat. Beki keyakin ni. Tak ada pergi suruh tinggalkan hukumat, tak ada suruh tinggal menego, tak ada suruh tinggal cocok tanah. Masuk pergi dalam medan orang cocok tanah, ketuk hati masukkan la ilaha illallah. Jumpa dengan raja-raja dunia, raja negeri, orang duk meretah. Ketukkan hati tanah keyakinan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Gi tempat orang cocok tanah, gi jumpa hukumat, gi dalam kedai orang menego, pasar, di kampung, di bandar. Qulu la ilaha illallah tuflihu. La ilaha, la, nafikan segala ghairullah. Tak kuasa, tak ada kesan, tak ada bagi manfaat dan mudarat dalam milik-milik kamu. Duduklah sini tapi tak ada boleh bagi bekas apa pun. Illallah, malaikat Allah. Sebab tu tuan-tuan sahabat dapat kemocok jahiliyah Allah tukar jadi radiyah. Dengan hati mereka tu ada Allah. Cuci dengan Allah. Satu sunnatullah lah, wa'dah lah. Maksudlah janji Allah juga. Hak ni hak janji Allah. Ya tak boleh jadi. Dalam hati ni nak ada dua perkara. Ya sekarang dalam hati. Kalau orang ni ada cinta kepada akhirat, bertukus lumuh dengan akhirat, kasih pada akhirat, tak boleh jadi orang ni dia nak kasih kepada dunia ada sama dalam hati. Dia tak ada akhirat ni. Dia tak ada sekali. Kalau dia kasih cinta pada akhirat, Allah akan buai kasih sayang dan cinta pada dunia. Hak ni sunnatullah. Tertib Allah Ta'ala. Kalau orang ni kasih kepada dunia, cinta, tomok dengan dunia, Allah Ta'ala akan cabut kasih akhirat, cinta dan rindu cinta kandak pada akhirat tak ada lah hati. Bahkan ulama sebut, saya baca dalam kitab, mihrum orang ni dengan akhirat. Haram nak masuk cinta akhirat. Tak boleh jadi sama sekali. Nah mungkin. Benda tak boleh jadi. Orang cinta, kanak, kasih. Gapo lagi nak panggil? Cinta-cinta, tomok, lalaj, khayal, gila, mabuk dengan dunia. Tak boleh jadi hati dia duk cinta akhirat. Kita royak boleh kata ni, aku buat dunia ni untuk akhirat. Tapi kalau ada dalam hati, memang dalam hati dia tak ada kali akhirat. Ya tak ada sekali sunnatullah. Cinta akhirat, cinta dunia duk sekali lah hati dak. Ya hak mana so? Tenang dengan dunia, tenang dengan akhirat. Hak tulah duk sekali dak. Sibuk dunia, sibuk akhirat. Hak sama dak dalam hati. Nah mungkin. Orang ni kalau sibuk dengan dunia, akhirat tak ada. Sahabat dia buat macam mana? Dia buat asbab zahiriyah dia buat. Tapi dia tak keseng dengan asbab zahiriyah. Dia buat. Dan janji Allah juga, Allah janji orang yang bertukus lumus, orang yang bersungguh, orang yang sibuk, orang yang bersungguh sibuk dengan akhirat, sibuk dengan agama, Allah akan buka pintu keberkatan, kemudahan di segi dunia.
Apabila dia tak serabut dengan dunia, dia serabut akhirat. Bimbang, lepas ada aku mati lah kubur macam mana? Aku tua dah, aku mati, anak baru duk besar, anak wairun, anak muda. Nak bawa cara hidup macam mana? Aku tidur dah situ, masuklah kubur, anak baru duk besar, harta tinggal banyak. Dunia kau maju, kereta kau mahal, motor kau mahal, pakaian belak-belak. Anak aku akan guna harta aku yang tinggal. Kalau pergi diraka pada Allah, aku macam mana lah kubur? Kalau orang ni bimbang tentang kehidupan lepas pada mati, Allah tak wui dia bimbang bab dunia, dia tak serabut. Walaupun dunia nak maju, bagai nak mahal, bagai dia murah, bagai orang jadi mahal, dunia nak jadi gapo sekalipun, tapi dia orang bimbang akhirat, takut anak dia tak selamat, takut isteri dia tak selamat, takut dia tak selamat. Allah buai bimbang dan serabut hal dunia tak ada. Kita boleh tengok orang ni orang panggil linear relax. Orang duk serabut belaka minyak mahal, dia perak-perak ada berhenti. Perak kerabi, perak bangal, perak bakok, perak mana. Pergi buat apa mesyuarat? Duk mesyuarat buku ke apa? Amalan masjid, amalan wanita, muslimah, wairun yawacun, amalan masjid, sunnah Nabi, hijau Nabi. Tak ada. Buat rancangan. Takaza agama mari muakhir, takhirkan keperluan dia. Dia sambuk takaza agama. Allah tak sibuk orang ni, Allah tak serabut, Allah tak bimbang. Naik 70 selik minyak, ia tak bimbang. Bagai taruh mana sekalipun, sebab Allah cabut bimbangnya dunia dalam hati, sebab dia duk bimbang akhirat. Tapi hok takut-takut sekali, sebalik kalau kita duk sibuk sangat, bimbang sangat hal dunia, takutlah. Bagai murah lah ni, bagai kita tu murah, bagai orang mahal, minyak mahal. Macam mana lah? Kejar sipir, takut anak tak ada makan, takut isteri tak mewah, duk bimbang hal dunia. Bukan silap ni. Hak kita kena usah tapi bimbang telajak. Takut-takut Allah mehrumkan, buaikan bimbang takut hak akhirat. Tak ada bimbang anak tak semaya, tak ada kerut dahi. Isteri duk dedah orang tengah orang ramai, tak ada kerut dahi. Ni orang panggil tak bimbang. Rakyat kampung pemuda duk deraka dua ibu bapa 24 jam. Dalam kampung masjid kosong, pemimpin tak ada pihak bimbang. Dia Allah cabut sifat bimbang akhirat. Orang tak semaya tak ada wasana. Orang tina dedah orang tak ada wasana. Sebab apa ni? Sebab dia tak ada kuasa bimbang. Dia Allah cabut. Buku gapo dia bimbang masalah tak ada nak makan. Takut-takut isteri dia tak sepenuh, anak dia memang tanggungjawab. Faham molek saya kecil ni, memang tanggungjawab kita, tapi bimbang telajak siapa? Akhirat tak padu, masjid tak padu. Sebab tu tuan-tuan ni, hari ni gerak ke kita ni, gerak orang panggil tahrikul iman. Kerja kita di mesyuarat harian, minggu bulan ni, tahun ni kita ni untuk nak fikir ni, panggil dakwah ni. Dakwah ni nak bawa diri kita kepada Allah, wipahai kerana Allah, kerana Rasul. Setiap pemuda wipahai kerana Allah, kerana Rasul. Setiap muslimah wipahai kerana Allah, kerana Rasul. Setiap pemimpin dalam kampung, dalam bandar wipahai kerana Allah, kerana Rasul. Orang menego wipahai kerana Allah, kerana Rasul. Ibadat bukan boleh puasa saja. Seluruh hidup manusia Allah nak ibadat, liya'budu. Suasana tu comel satu suasana, tengok deh. Hak Syekh Ilyas kata hari ni nak betul suasana dulu, baru lepas berapa hari kita boleh tengok kata suasana Ramadan ni suasana orang ibadat. Orang tak biasa masjid, dia takluk dengan masjid, tak biasa jamaah Al-Quran, pergi Al-Quran. Orang awak maksiat berhenti, bulan ni jadi malu, jadi macam-macam. Dia suasana molek, orang jadi molek, masjid penuh. Jemaah-jemaah nak masuk tak boleh ke rumah saya bulan puasa 10 akhir ni pakai stok, jemaah tak boleh masuk. Sebab orang kampung banyak. Ngak orang petino, ngak budak, ngak orang tua. Minta weh tak email lari sini jemaah dakwah yang masuk weh pada ngak orang kampung. Sebab apa orang berlombok ibadat. Mari duk etikah, duk tidur situ, baca Quran situ, makan buka puasa, makan sahur, penuh di masjid. Suasana. Tapi lepas pada semaya raya, Zuhur katakanlah tak apalah, Zuhur tu pergi zerah tak kelik lagi. Asal maghrib tak ada dah.
Orang semaya sampai di pintu tangga masuk masjid. Lepas pada semaya raya, belakang email tu pun tak penuh sah. Buku gapo tu suasana kita. Sebab Syekh Ilyas nak buat suasana umat. Seluruh dunia ada suasana agama. Suasana perdah. Tu kalau kita renung sikit suasana raya ni, Madinah dah. Sedekah duit ke budak. Ni suasana orang Madinah, bukan raya. Abdul Rahman bin Auf kelip nego budak tepuk angin. Abdul Rahman mari dah. Abdul Rahman masuk kampung, budak kenyang dengan tepung. Kalau kita kata masa sekarang, kalau Malaysia tepung ni gandum tu dah. Cak kelak wah gula wah gapo tu. Orang-orang tua dengan kain sarung semaya. Saya Yusuf tulis dia tu sahabat. Sudah semaya hatur kain pasal. Sore tu sahabat saya tak ingat nama. Dia kata saya bukan ke sini. Dia kata bagi kau ke kampung. Orang kampung kata, dah bukan untuk tempat teh, amalan dia. Dia klik nego mari di Syam, mari di Syria mana? Jumpa dia orang di masjid dia bagi. Budak-budak ni tepuk angin Abdul Rahman klik dah ngam makan ni ngacak kelak apa. Amalan orang Madinah. Pak hari mari Masya-Allah, mari rumah saya. Mari. Tupak roti. Ni toke roti tu ada. Roti cicah ulah. Oh pakai ni sepasal ni. Kak ni cuk ayah ni. Cuk kain semaya nah. Mak cik ni kain semaya hadiah nah. Ni pakai anak nah, ni pakai setiap kampung ada. Bagi pakai, bagi makan ni, buka pintu rumah, bukakan salam dan maaf hamba tewe, maaf zahir batin ni. Ni amalan orang Madinah, ni suasana wa raditu lakumul Islam Madinah. Ni suasana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Syekh Ilyas gerakkan kerja hak kita duk belajar hari ni nak ubah suasana ulama, nak kita nampak dunia ni buat istimak situ, buat jos situ. Nampak pun ubah Dulu kita pergi Mekah kita nampak suasana. Orang bel katuk itu flow. Mekah lain tak ada. Nak beli tak boleh lah. Orang bel katuk itu flow. Negeri semaya jemaah belaka. Nak beli lepas semaya tu katuk itu. Tapi saya biasa pergi jenguk agak katuk serai tu dalek dah agak. Suasana duk katuk-katuk nak pergi sejik. Saya duk cari pinai masa tu, cari pinai bawa pergi tapi sirih tak bawa. Cari kedai Bangladesh. Kerai dia tak kedai ni ada sirih tu yang makan. Katuk kerai siap tak ada. Tengok di bawah kaki nampak pintu sil. Oh dia katuk musim orang band ni kena pergi belaka. Tidak kena takat lah, polis takat. Maksud saya nak suasana. Orang tak pergi pun malu nak jual pihak orang semaya ni. Tapi lah ni sekat hidup suasana kita bagi masa mesyuarat, gerakkan kampung-kampung, buat gas zarah. Boleh tengok ikut markah tinggal pihak orang azan, tinggal kedai. Saya biasa nak pergi beli tu tak ada. Hak katuk koci-koci, hak tak koci ada ke? Masuk jengak. Ada anak Allah, abah tak ada. Abah pergi semaya nak tunggu. Tak jual. Suasana tu baik. Hari ni tuan-tuan kalau bakal gerak setiap kampung ada amalan masjid, setiap kampung ada budak-budak buat pengerbenan agama. Orang wanita ada muslimah cara dia taklim minggu bagi dia. Ponkan agama masuk dalam fikiran. Orang tino tarbiyah anak-anak dengan agama. Suami fikir agama dengan isteri. Ibu bapa fikir agama dengan anak-anak. Tumbuh suasana kampung ke kampung, benua wilayah cawak ke negeri. Gapo nak jadi tuan-tuan? Ni kita duk mesyuarat, kita duk fikir, kita duk usun supaya nak tumbuh suasana. Sebenar tak sebenar, Mekah tak sebenar lagi, tapi dia suasana molek, orang tupai dia molek. Sebab orang tu katuk itu hak semaya pun ada, hak tu nusuk lai kedah pun ada. Kita jangan tengok hak tu dia suasana molek, orang tupai dia molek. Paling kurang dia tak berjual masuk orang bel. Hari ni dakwah bukan molek belaka, orang keluar. Dia kata tu baru klik 4 bulan masuk hotel pula tu. Media dak ngepek tu baru klik 4 bulan puyuk raih. Gu mari taskin saya mau kelik anu. Puyuk hak dulu tembuh dah. Pembai hak mak aku. Baru kelik 4 bulan mak are. Ya tak ada pelak dalam ungkau mana-mana pun bukan nak molek sekali go. Mekah bukan supaya sahabat belaka lah ni. Dalam kerja kita nak buat suasana tu sebab tu cost torper. Bagi orang kerja agama, mata kita jangan tengok buruk ke orang. Hati kita jangan skor buruk orang.
Otak akal jangan fikir tentang keburukan we. Usaha umat we jadi baik dengan umat, usaha umat we jadi amal ma'ruf wa nahi al-munkar, usaha umat we jadi liya'budun liya'rifun, berhamba diri pada Allah. Sebab tu ni nak buat suasana lama kita suasana tinggal masjid ni lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Lepas tu mari nak gerak semula nak buat suasana. Tak gaza depan kita ya tak lain tak bukan. Dakwah ni kesal sampai hari ni dengan tertib. Terima tertib tu. Tertib keluar dakwah. 4 bulan ni satu tertib. Saya tak awal tadi nak faham molek jangan nampak atau dakwah 4 bulan. Satu wasilah. Jangan ambil hak anasa lah. Aku cukup dengan keluar. Aku cukup dengan buat hak ni. Aku cukup dengan menego ni ya. Gak ulama kata menego ni satu ibadat tijarat. Menego ni satu dakwah. Dah. Nak gerak umat semua. Dalam menego tak ada kecek bahau, tak ada tipu, tak ada zolim, tak ada buat nyanyi kau orang. Dalam cocok tanah tak ada hipit tara orang. Dalam nikah kahwin tak ada ghaflat, tak ada lalai. Dalam kehidupan ni kerana Allah kerana Rasul. Pas cara umum hak Syekh Elia buat nak betul betul jemaah. Dah kita nak jemaah 4 bulan. Saat ni duk bicara dengan nama dah tapi nak agak akar buat kelik lah. Saya mari saat ni pun hak alqa saya telefon mari. Lah hana ni. Saya buh nama dah saat ni. Tengah-tengah duk musyawarah ni buh nama termasuk nama saya sekarang. Insya-Allah masa takaza 4 bulan ni masukkan nama saya. Patut hak lain tu akak tulis. Saya nak tazkir jugalah hak sini. Kita niat belaka insya-Allah ni. Malu juga nak tazkir orang tua orang hak kerja dah ni. Tapi tuan-tuan jangan lupa nah sebalik mujahadah Allah tak musyasyo yakinan. Jangan bimbang nah, jangan tengok poket, jangan tengok miok mahal ke apa. Dah. Ambil dah oyak dah. Gi mana lah ni kita alhamdulillah. Negeri kita tak apa orang. Buat dakwah mudah. Miok tak kena bubuh naik kereta naik motor. Malaysia kena bubuh diri. Thailand tak kena bubuh miok gi oyak kat orang Malaysia. Kita buat dakwah tak kereta tak kena bubuh miok. Ya ada orang kerja masuk tu. Kita nanti bayar duit. Tak akan duit Allah ni. Bakal lebak boleh. Cocok. Tak. Terkedebel mah kita. Tak usah bimbang. Allah Ta'ala ada bercara belakang. Tapi buatlah asbab. Jangan tinggal asbab tu. Tapi jangan harap pada asbab. Orang buat dakwah tinggal asbab jahil. Tapi buat kerja dakwah agama gantung dengan asbab sesak selalu dah. Nabi hajar guna asbab sebagai asbab zahiriah. Tapi sebenarnya kita kena bergantung dengan Allah. Khaliq Allah, Malik Allah, Razik Allah. Hati kita kalau sibuk dengan akhirat, dunia Allah selesai. Allah tak bagi kita bimbang. Buatlah tapi tak serabut. Selagi mana kita duk rasa serabut, siap aku pergi 4 bulan training kerja kerjakan aku punah. Kita tak hafal lagi tu. Allah bubuh sifat serabut kalau kita serabut dengan akhirat. Sebab tu pakat serabut. Hantar kaza duk mari ni jangan dak harap ke Zumida sore. Harap ke amir, pakat amir, demo nak amir ke? Hak rak ni nak amir orang depan orang lama-lama. Pakat ke demo pakat orang lama kita dak jangan buat gitu. Capu belako orang baru orang lama. Mana Elias nak gapo lah jemaah dakwah ni? Hafiz sore, alim sore. Alim duduk baris depan kalau baris kita jalan. Orang alim duduk sini, hafiz duduk belakang. Alim betul masail, hafiz betul Quran. Hak tengah tu mari mata kerah, mata kasar, mata kacik pun. Mari lah ana pun. Hak ni betul baca hak ni betul masail. Fadail setiap orang boleh baca. Targhi, fadail. Masuk nak buat amalan tak erti, masail ulama ada. Baca Quran tak pandai, hafiz ada, qori ada. Syekh Elia kata jemaah aku ada 2 orang ni setiap jemaah seluruh dunia aku boleh hantar. Hadap bimbang nanti boleh baca Sahih Bukhari belaka. Sebab tu niat for kita ni ada dalam tempat kita hari ni Allah zahir dah. Ada alim, ada hafiz. Jangan bimbang tuan-tuan. Kemahkan akhirat, dunia Allah selesai untuk kita. Semua niat belaka tahun ni 4 bulan insya-Allah. Insya-Allah. Mana nak tengok nama sore nak ambil. Krai kontrak nak pom kon insya-Allah. Bila mau dulu hati dulu balik di hati. Buat cai kon. Jangan teknikan kompi ni. Bila mau dulu tertandingan. Ini. Baru. Meh ni. Bantu. Kayu
kat baik. Satu jemaah satu halqah dah. Berah. Sini cukup dah ni jemaah ni. Masya-Allah. Berapa orang boleh nama? Paling kurang 8 orang. Sempurna 15. Dari satu iklan lagi bulan 7 dia takriban dari Praman. Bulan 7 ni ada jur. Mana awusu hak Pakistan. Tapi berita-berita khabar hak ni nak sandia, nak janji tak boleh. Kalau tengok berita hak Malaysia, dia jur di Malaysia dulu. Khabar kata Mona Tariq Jamil nak mari juga dalam jur. Mungkin kalau mari Malaysia ya transit tempat kita. Jur tempat kita pun adalah ulama-ulama awusu Pakistan. Moga-moga kita nak ambil berkat dia ulama awusu dalam kerja dakwah ni. Kita kena hadiah lah apa dia mari. Tiket apa kita tak tolong beli wida. Makan ni kita ada wi. Kita nak wi gapo dia hak senang hati sekali. Saya pergi Pakistan belum puasa. Tapi rasa cerah kat rasa malu saya pergi tak ada keluar sebab baru klik keluar 40. Nak pergi nak pergi jo tak ada jo. Pergi lepas pada jo jumpa dengan Maulana Ihsan Nul Haq. Mana ulama lah Syekhul Hadis hak markah Raiwin. Duk baca Hayatus Sahabat. Masuk saling dengan dia. Mula-mula sekali dia tanya duk rasa malu rasa cerah ni. Tapi dengan Tuhan lebih lagi kita nak malu. Tapi nak yak ulama kita fikir hak tu ya. Kita nak wakat keli ayo. Tuai tak agak dah tangan dia gitu kena budak duk piping warzis tepte. Kita nak wakat keli ayo. Mari berapa hari ni? Mari untuk berapa hari ni masa bukan mari main, mari keluar apa hari. Allah nak royak tak leh nak bahau kena untuk guru. Nak royak kena. Kita mari jo. Senyap ya punya di muka lain. Mari jo. Tapi tak ada. Yang nak keluar. Dia tahu kata dalam ni ada perubahan, ada jawab banyak lah keluar ni. Nak hurai bayar tak sudah. Istimak 2-3 hari seminggu. Istimak rewel ni 2 kali. Rak ni pula 3 hari lepas keluar panggil pula 3 hari belakang. Orang berjuta-juta. Tak boleh bayar. Haji Sab kata, "Mu tunggu dengar bayar aku mai duduk kaki mu ngangung mulut, mu tak bayar." Ngangung depan tu dia tak reti dengar Urdu. Pak Haji Sab kecek lah tekak. Ngangung mulut. Duk lengau. Orang tanya mu ngangung apa? Muti tak reti. Pas mu ngangung, tak apa kok ana ambil berkat tak apa dah. Haji Sab kata mu ngangung siapa cerah siapa gelap tak bayar. Mu nak bayar lipat kain baju. Ni orang tak terima tak boleh ni. Kau ni aku tak boleh terima dengan dakwah peling bid'ah dalalah ni. Pahal kau anu dengan keluar dengan apa. Tu walladzina jahadu. Bermujahadah. Mujahadah bukan jahil. Kita pergi dengan susun ni, dengan tertib, dengan belajar. Sebab ayat tu ada alim, ada hafiz, ada fadail, ada masail dengan ulama. Fadail kita kira ramah, umum, pakat baca-baca. Lepas tu masail, kena tanya ulama khas. Jangan main sendiri. Kita tak pandai buat masail sendiri, sesak habis. Orang kata dakwah sesat, dia buat sendiri masail, baca hadis. Tak ada terjemah, tak ada huraiat, terus akal sendiri. Jadi rata gabung habis. Sebab tu susun ni dakwah ni mufti di Pakistan kata kalau turut susun ni ulama tak wis sungguh nak kata gapo tak leh. Ada orang tulis surat mastura ke mana? Keluar lagi ke rumah orang tino ni. Jawab Mufti Azam Taqi Usmani kata selagi mana dia duk berjalan tertib usul susun ni adab dan usul hak dak Mak Syekh Ilyas letak cara-cara Maulana Yusuf mari tu siapa dia berjalan hak ni kita nak kata tak leh. Ya ada dalil hadis Quran. Sebab tu tuan-tuan kita keluar dari kita orang kita niat bagi kita sejak orang-orang lain adik-adik beradik kita supaya bagi masuk untuk agama sama insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Jazallahu anna Muhammadan ma wa alahu ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma qfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, bagilah kemudahan pada kami dan puak kami semua untuk bagi masuk untuk agama Engkau ya Allah. Ya Allah, lanjut umur kami semua, puak kami jalan kebaikan ya Allah. Pimpin kami jalan betul, tunjuk kami jalan yang benar, selamat kami dunia akhirat. Oh Allah, jaga anak-anak kami daripada fitnah akhir zaman, jaga anak tina kami hak baru duk besar ya Allah. Aku takut hak Nabi aku bagi tahu tanda kiamat rapat sekali, anak tina wa hamba ngamuk, anak yatim lebih sayang pada pok. Oh Allah, wilayah kami, negeri kami dah berlaku ya Allah. Selamatkan anak isteri keluarga kami, adik-adik kami semua ya Allah. Lebih-lebih lagi penkerja-penkerja agama ya Allah, betul ya Allah dengan kehendak Engkau, cara Nabi Engkau ya Allah. Jangan silap jakoh kami ya Allah, jangan silap jakoh kami dari kerja ini ya Allah. Jangan menyesak kami, jangan guna kami menyesatkan orang lain ya Allah. Ya Allah, aku cemas, aku jahil, aku berdosa, aku tak erti. Pimpinlah kami, bantulah kami, hajarlah kami, didiklah kami jalan yang betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin.